Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang kedua menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah. Kita sampai ke muka surat 21, iaitu untuk menangani dakwaan sebahagian umat Islam yang mereka mendakwa tidak boleh kita melakukan perkara baharu jika tidak pernah dibuat ataupun tidak pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang Nabi tak pernah buat, benda yang Nabi SAW tak suruh, kata mereka kita tak boleh buat. Kalau buat juga, itu namanya bid'ah dalalah. Bid'ah perkara baharu, dalalah sesat. Contoh jangan kata dia berdoa berjamaah macam kita buat tadi kan, imam doa kita pakat aminkan. Jangan, tak boleh kata dia. Itu melampau, kerana Nabi pun tak buat. Nanti masuk bulan Ramadan, selang-selang tarawih tu kita jangan selawat, kerana Nabi tak buat selawat selang tarawih. Bahkan kita sembahyang hari-hari jangan usalli, kerana Nabi SAW solat, Nabi tak pernah usalli. Tak ada riwayat mengatakan Nabi SAW nak solat Nabi sebut dulu usalli fardal maghribi thalatha raka'atin, tak ada. Jadi membuat satu perkara yang Nabi SAW tak buat dan Nabi tidak suruh, kata mereka adalah bid'ah yang dalalah, bid'ah yang sesat. Soalan, benar atau tidak pegangan atau kenyataan seperti itu? Jawapan, pegangan atau kenyataan seperti itu tidak benar. Bahkan banyak contoh menunjukkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan perkara-perkara baharu, yakni perkara yang tidak pernah dibuat dan tidak pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat buat. Sahabat tak keberatan kalau benda sesat, tentulah sahabat tak mau buat. Dan lebih daripada sahabat buat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf perbuatan sahabat tadi. Nabi tak suruh sahabat buat benda itu, dan Nabi sendiri tak pernah buat benda itu. Bila sahabat buat, Nabi puji, Nabi doakan dan sebagainya. Dan itu menunjukkan pengiktirafan daripada Nabi SAW terhadap perkara-perkara baharu yang baik dari segi syarak.
perkara baharu itulah namanya bid'ah, baik itulah namanya hasanah. Maka kita majoriti umat Islam menerima bid'ah hasanah. Segelintir yang dikenali sebagai aliran Wahabi, mereka mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, bid'ah semua dalalah. Wahabi itu apa dia, Ustaz? Wahabi ni bagus ke tidak? Itu insya-Allah dijemput semua yang berkelapangan untuk mendengar debat tajuk dia Wahabiyah, iaitu pegangan Wahabi. Adakah aliran yang sesat ataupun aliran ahli sunnah wal jamaah? Mana aliran yang betul? InsyaAllah saya salah seorang dari ahli panel yang akan berdebat tajuk ini pada hari Sabtu ini, bermula jam 9 pagi sehingga ikut larat tuan-puan, sebab sampai 2.45 petang dijangkakan. Jadi tuan-puan larat cakap pukul berapa? Larat pukul 10, ya pukul 10. Larat ataupun tak larat nantilah, sebab dia live. Dia ada live dari Perlis ya. Jadi live ni biasanya dah, kalau kita ketinggalan pun kita masih boleh tengok lagi lepas daripada itu. Jadi saya mohon doa daripada tuan-puan, moga-moga Allah Ta'ala lapangkan dada dan hati ahli-ahli panel yang mempertahankan ahli sunnati wal jamaah, dan moga-moga terzahir kebenaran ahli sunnah wal jamaah berbanding dengan fahaman Wahabi dalam debat yang tersebut. Baik, jadi bezanya majoriti umat Islam menerima apa yang diistilahkan bid'ah hasanah, perkara baharu yang baik, walaupun memang ada ulama yang kalau perkara baharu itu baik, dia tak namakan bid'ah dari awal. Ada. Tapi konsep benda itu Nabi tak buat, Nabi tak suruh, tapi tak haram kita buat, diterima oleh majoriti umat Islam. Baik. Contoh akan dibawa 10 contoh dalam kitab ini, yang mana Nabi tak suruh, Nabi tak buat, bila sahabat buat, Nabi tak larang. Kalau betul lah bid'ah semua sesat, bila Nabi tak buat, Nabi tak suruh, mesti haram. Tidak demikian. Contoh yang pertama, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu sentiasa melakukan solat sunat wudu, berwudu lalu solat sunat, atau boleh juga dikatakan solat sunat mutlak selepas setiap kali mengambil wudu. Solat sunat mutlak di sini bermaksud solat sunat yang tak ada sebab khusus. Ada solat sunat ada sebab khusus, macam solat sunat hari raya. Kenapa solat hari raya? Kerana hari raya. Ada solat sunat tahiyatul masjid. Kenapa? Kerana masuk masjid. Ada solat sunat istikharah, kerana nak dapatkan panduan pemilihan daripada Allah Ta'ala dan sebagainya. Solat sunat musafir. Tapi ada solat sunat hanya semata-mata kerana kita nak solat sunat, bukan ba'diyah, bukan qabliyah, bukan apa, hanya kerana nak semain sunat. Itu namanya solat sunat mutlak. Jadi sama ada Sayyidina Bilal ini radhiyallahu anhu selepas wuduk saja buat solat sunat mutlak, ataupun buat solat sunat wudu selepas wudu. Jadi ini satu perbuatan yang Nabi SAW baginda tidak buat, baginda tidak amalkan, wudu solat tidak, dan baginda juga tidak suruh. Dan baginda tidak pesan wudu kena solat 2 rakaat. Tetapi apabila Sayyidina Bilal beritahu kepada Nabi SAW perbuatan tersebut, Nabi SAW memuji dan mengaitkan perbuatan itu dengan masuk syurga. Nabi SAW bersabda, "Inni sami'tu baina yadayya duffa na'laika fil jannah." Sesungguhnya saya telah mendengar di hadapan saya bunyi derapan 2 selipar kamu dalam syurga. Jadi Nabi SAW mengaitkan perbuatan Sayyidina Bilal yang sentiasa solat sunat lepas wudu itu dengan masuk syurga. Padahal perbuatan itu Nabi tak suruh dan Nabi tak buat. Berarti itu menyokong konsep bid'ah hasanah, perkara baharu yang baik. Contoh yang kedua, sahabat Nabi Sayyidina Khubayb ibnu Adi. Sayyidina Khubayb ibnu Adi al-Ansari radhiyallahu anhu mendirikan solat 2 rakaat sebelum dibunuh. Beliau ditangkap oleh musuh. Jadi musuh sudah beritahu, kami akan bunuh kamu. Jadi dia minta sikit masa, bagi saya masa, saya nak solat, saya nak sembahyang. Jadi Nabi tak pernah ajar
Kalau kamu nak kena bunuh, kamu solat 2 rakaat. Tak ada begitu suruhan daripada Nabi SAW. Tetapi apabila berita sampai kepada Nabi SAW, baginda tidak larang. Baginda tidak kata, kenapa buat benda yang saya tak suruh. Kenapa? Kerana solat kan asalnya bila-bila masa boleh. Umumnya lah, adalah waktu-waktu karahah, ada waktu-waktu yang dilarang kita solat sunat. Tetapi pada masa ini kan orang ini dah tahu kata dia akan mati. Dan tidakkah kematian itu kalau boleh kita nak tutup dengan amal yang soleh? Antara amal soleh yang ketara adalah sembahyang sunat. Jadi bila lakukan, dan ini dicerita oleh sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, fakana awwala man shalla rak'ataini indal qatli. Adalah Khubab ini merupakan orang yang pertama melakukan solat 2 rakaat ketika akan dibunuh oleh musuh. Nabi tidak komplain. Nabi tidak kata ini buat benda bid'ah, saya tak pernah suruh, kalau nak mati solat dulu, tak ada. Yang ketiga, sahabat Nabi iaitu Sayyidina Rifa'ah ibnu Rafi' Az-Zurqi radhiyallahu anhu ketika menjadi makmum kepada Nabi SAW. Nabi jadi imam, sahabat-sahabat di belakang jadi makmum. Lalu ketika Nabi SAW bangun dari rokok, namanya i'tidal, kan? Rokok, sami Allahu liman hamidah, ya. Lalu sahabat ini membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ketika i'tidal dia baca. Nabi tak pernah ajar bacaan seperti itu. Lalu Nabi tanya, manil mutakallimu anifa. Lepas solat Nabi tanya, siapa yang baca macam itu tadi? Akhirnya sahabat itu mengaku. Kalau ikut teori yang mengatakan satu benda yang Nabi SAW tak suruh dan Nabi tak buat, maka itu haram, tentulah Nabi kena larang. Kan sifat yang wajib bagi seorang Rasul salah satunya tabligh, menyampaikan. Benda haram Nabi kena beritahu, lain kali jangan baca tu. Baca benda yang saya tak ajar tu haram. Sebaliknya, bila sahabat itu mengaku, mengatakan dialah yang menyebut Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, Nabi SAW bersabda, inni ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Sesungguhnya saya telah melihat 30 lebih para malaikat berlomba-lomba siapakah antara mereka yang terlebih dahulu menulis pahala apa yang kamu sebut. Mana Nabi SAW memberi satu berita gembira, kalau apa yang kamu puji tadi, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya itu, malaikat berlomba nak tulis pahala. Ini menunjukkan pengiktirafan perkara baharu yang baik oleh Nabi SAW. Maka kalau kita nak ikut pada sunnah Nabi, kita tidak boleh menolak bid'ah yang hasanah. Jadi Wahabi bila dia tolak bid'ah hasanah, dia tolak sunnah Nabi. Yang kita tolak adalah bid'ah yang sayyi'ah. Bukan kita terima semua bid'ah, tidak. Kadang-kadang mereka tuduh kita, ini ahlul bid'ah, ini suka sangat buat bid'ah. Tak, hanya bid'ah hasanah saja. Adapun bid'ah sayyi'ah itu kita setuju, wajib kita tolak. Haram kita buat bid'ah yang sayyi'ah. Atau paling tidak makruh. Ada bid'ah sayyi'ah yang makruh, ada bid'ah sayyi'ah yang haram. Baik. Contoh yang keempat, ada 10 contoh. Habis 10 contoh ni kita berhenti lah, ya kan? Agak-agak sempat lah, ya, sempat insyaAllah. Kemudian ada seorang sahabat membaca doa yang tidak diajar oleh Nabi SAW, iaitu selepas daripada takbiratul ihram, sebelum daripada membaca Fatihah dia baca doa. Sekarang dikenali sebagai doa iftitah, doa pembukaan, ya. Jadi walaupun Nabi SAW tak ajar doa seperti itu, tapi oleh kerana berdoa pada masa itu tidak bercanggah dengan syarak, ya, boleh kita berdoa pada masa itu. Nabi SAW memuji dengan sabda baginda, laqad ra'aitu abwabas samai futihat laha. Saya telah melihat pintu-pintu langit dibuka bagi menerima doa kamu. Ini satu bentuk pengiktirafan terhadap perkara baharu yang baik.
Golongan yang menolak bid'ah hasanah, mereka selalu mengatakan tidak ada bid'ah yang baik kerana setiap bid'ah itu sesat. Setiap benda yang Nabi tak buat, Nabi tak suruh, sesat. Kalau kita uji mereka, kita kata kalau memang setiap benda yang Nabi tak buat, Nabi tak suruh, sesat, banyaklah benda sesat yang kita buat. Contohnya kita letak kapet dalam masjid, Nabi tak buat. Bukan takat kapet, lagilah kipas, lampu semua ni, aircon ni. Mana ada zaman Nabi SAW? Memang tak ada pun teknologi aircon. Adakah berarti sesat kita buat benda-benda macam ini? Zaman Nabi SAW, Nabi biasa bercakap dengan para sahabat, tapi tak pernah Nabi bercakap guna telefon. Kita pun hari-hari sembang pakai telefon, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Nabi SAW pergi menunaikan haji, tak pernah naik kapal terbang. Kita pergi haji naik kapal terbang. Kalau kita bagi contoh macam ini, dia akan marah. Dia kata kamu ni tak faham. Contoh-contoh yang kamu bagi itu tak ada masalah, kerana itu semua adalah bid'ah dalam urusan dunia. Yang tak boleh ni hanya bid'ah dalam urusan agama, seperti doa, seperti selawat, seperti zikir. Ini kalau kamu buat yang Nabi tak buat, haram. Tapi kalau guna telefon, guna komputer, naik kapal terbang, itu semua tak ada masalah. Hanya bid'ah dalam urusan ibadah saja haram. Tak betul. Dia tidak kisah bid'ah dalam urusan ibadah atau dunia. Kalau bercanggah dengan syarak, haram. Saya bagi contoh, pembedahan, orang pergi buat surgery, itu urusan ibadah ke urusan dunia? Urusan dunia. Zaman Nabi SAW ada atau tidak pembedahan tukar jantina? Tak ada. Berarti pembedahan tukar jantina itu adalah bid'ah, benda baru. Dan benda baru dalam urusan dunia. Kalau dia kata urusan dunia tak mengapa, adakah pembedahan tukar jantina itu boleh, halal? Kan haram juga. Walaupun bid'ah urusan dunia, tapi bercanggah dengan syarak. Syarak tak beri satu orang tu mengubah kejadian Allah Ta'ala. Dan elok Allah jadikan kamu lelaki, ya kamu potong buang jadi perempuan pula. Kenapa? Ya. Dan kalau jadi potong perempuan pun tak ada mengandung. Yang jenis tukar jantina mana boleh mengandung, ya? Hanya kan dipotong dan di-adjust macam mana makan hormon dan sebagainya, dan bercanggah dengan larangan lelaki tidak boleh menyerupai wanita. Jadi tak ada masalah pun kalau dunia atau agama, yang penting mesti selari dengan syarak. Ini contoh. Zaman Nabi SAW sendiri ada orang buat bid'ah dalam urusan ibadah, tapi Nabi puji. Kenapa? Kerana tak bercanggah dengan syarak. Kalau bercanggah, ya Nabi larang, ya? Baik. Apa cerita? Iaitu contoh yang kelima, seorang sahabat, beliau ini adalah imam, ya, di Masjid Quba. Dia sentiasa membaca suratul Ikhlas bersama surah lain selepas membaca Fatihah. Maknanya dia jadi imam, katalah dia jadi imam sembahyang Isyak sekejap lagi. Rakaat pertama dia baca Fatihah. Habis Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad sampai habis. Selesai Qul huwallahu ahad dia baca Wadduha. Lepas tu baru dia rokok. Rakaat kedua Fatihah lagi, Qul huwallahu lagi sekali, barulah dia baca Alam Nashrah, barulah dia rokok. Contohnya begitu. Pertama, Nabi SAW tak buat begitu. Nabi tak sembahyang macam itu. Yang kedua, Nabi pun tak ada suruh, ya, kamu orang kalau sembahyang tiap-tiap rakaat baca Qul huwallahu ahad, baca Al-Ikhlas, pun tak ada. Yang ketiga, kebetulan makmum tak suka. Jadi makmum hantar wakil lah komplain pada imam, ya. Jadi kalau imam surah Nurul Iman dikomplain oleh makmum, jangan kecil hati sangatlah, ya. Imam zaman Nabi pun orang komplain, ya, apa nak heran. Kata mereka, tuan imam, jangan macam inilah, kata mereka. Ni dibantainya Qul huwallahu, baca surah lagi. Pilih satu cukuplah, mam. Kalau imam nak baca Qul huwallahu dah cukup Qul huwallahu, rokok saja. Kalau imam nak baca surah, tak payah baca Qul huwallahu. Ni Qul huwallahu lagi, surah lagi, Qul huwallahu lagi, surah lagi. Pilih satu saja. Jadi kata imam, macam inilah, kamu orang pun pilih satu. Nak saya jadi imam, macam tu lah cara saya. Nak macam-macam, cari imam lain je lah. Macam tu pula. Jadi jemaah susah hati, kerana imam ni bagus. Tinggalkan part yang itu saja jemaah tak berapa suka. Akhirnya jemaah komplain kepada Rasulullah, adu kepada Nabi SAW. Kalaulah benar teori yang mengatakan
buat perkara baru dalam ibadah itu haram, kan sembahyang ibadah, imam ni buat benda baru, maka haram. Bila haram, Nabi SAW sebagai Rasul wajib bagi dia menyampaikan hukum, larang imam tadi, dah imam jangan buat macam itu, buat benda yang saya tak suruh dan saya juga tidak buat, hukumnya adalah haram. Tidak. Memang Nabi SAW panggil imam ini, tapi Nabi tidak larang. Nabi hanya tanya, kenapa tuan imam tak mahu dengar, tak mahu ikut cadangan daripada jemaah? Jemaah dah bagi cadangan, imam tak mahu ikut, kenapa? Lalu imam ini menjawab, inni uhibbuha ya Rasulullah, sesungguhnya saya itu kasih sekali kepada suratul Ikhlas, wahai Rasulullah. Baik, kasih kepada ayat Quran salah ke tidak? Bukan saja tak salah, bahkan baik. Kemudian ada atau tidak dalam hukum agama kita larangan tak boleh ulang surah yang sama. Kamu kalau dah baca Qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama, dah tak boleh baca Qul a'udzu birabbil falaq rakaat yang kedua. Ada tak larangan macam itu? Tak ada. Maka perbuatan imam itu walaupun Nabi tak buat dan Nabi tak suruh, pertama tidak ada larangan, kedua dorongannya juga baik kerana kasih kepada suratul Ikhlas. Mungkin wallahu alam kerana imam ini faham makna daripada suratul Ikhlas itu surah tauhid. Walaupun pendek, itu merangkumi 1/3 daripada agama kita, iaitu akidah, iaitu tauhid. Lalu apa kata Nabi SAW? Adakah Nabi kata, oh imam buat bid'ah yang sayyi'ah, dalalah? Tidak. Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasih kamu kepada suratul Ikhlas itulah yang memasukkan kamu dalam syurga. Jangan anggap koman ya suratul Ikhlas. Kadang-kadang orang kita, apalah imam suruh sikit-sikit ku Allah, sikit-sikit ku Allah ya. Dengan ku Allah itulah sahabat Nabi masuk syurga dengan izin Allah Ta'ala. Baik. Contoh yang keenam, iaitu ada sekumpulan sahabat Nabi, mereka bermusafir sampai ke satu kampung, mereka minta izin orang kampung, sudilah terima mereka jadi tetamu. Ini satu budaya yang baik ya, di kalangan orang Arab, iaitu memuliakan tetamu. Kalau sudah ambil kita jadi tetamu, insya-Allah 3 hari 3 malam, makan free, tidur free. Bukan takat itu. Kalau ada musuh yang nak ganggu tetamu dia, bagi orang Arab itu satu benda yang aib, dia akan pertahankan. Dia akan cakap pada orang yang nak serang, ini orang tetamu saya, jangan kacau, jangan ganggu. Kamu ganggu maknanya kamu perang dengan kami. Begitu. Tapi dia boleh juga tolak. Dia boleh kata, maaf, kami tak terima kamu sebagai tetamu. Jadi bila para sahabat minta orang kampung terima mereka sebagai tetamu, mereka menolak. Mereka kata kami tak terima. Jadi sahabat rehat di luar kampung lah. Dah orang kampung tak terima. Takdir Allah, ketua kampung atau ketua kabilah disengat oleh kala jengking. Jadi orang situ obat-obat tak jadi. Akhirnya ada orang bagi cadangan, kenapa tidak kita tanya tu yang duduk rehat di luar kampung tu, mana tahu ada yang boleh berobat. Jadi bila pergi tanya pada sahabat, seorang sahabat dia terlintas dalam hati dia, oh tadi aku nak minta makan free, kau tak bagi. Sekarang inilah peluang. Kata dia, boleh, saya boleh ubatkan dengan syarat kalau sembuh ketua kabilah kamu, saya mahu sekian ekor kambing sebagai hadiah. Nah, ini kontrak, namanya kontrak ju'alah. Ada kontrak dia ijarah. Contoh, 2 orang doktor. Kalau kontrak ijarah adalah kalau doktor rawat ayah saya, sekian akan bayar, sekian akan bayar. Sembuh tak sembuh itu nombor 2. Yang penting doktor rawat. Itu ijarah, dia bayar upah. Kalau ju'alah dia kata macam ini, kalau doktor berjaya sembuhkan penyakit ayah saya akan bagi sekian ribu pada doktor. Doktor pun usaha tak sembuh, tak dapat. Sebab dia dah janji dengan result. Dia result oriented, dia bukan effort oriented. Setakat kamu usaha belum dapat lagi. Kalau kamu berjaya sembuhkan, baru kamu layak. Jadi di sini macam itu. Kalau saya berjaya sembuhkan ketua kabilah kamu daripada sengatan kala jengking, saya nak sekian ekor kambing dihadiahkan kepada kami. Lalu orang kampung setuju. Lalu dia pergi, dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah, dia tiup, ya, dengan izin Allah sembuh. Elok ketua kampung boleh bangun. Jadi mereka dapat kambing, kira-kira nak makan lah ya, dapat kambing nak sembelih, nak makan, dah lapar. Ada sahabat kata, kenapa tidak kita tanya pada Nabi SAW dahulu. Nah, ini syariah compliant ke tidak ni? Ini patuh syariah tak apa yang kita buat ni?
Itu yang sepatutnya. Tanya dulu. Ada orang kita dah join macam-macam skim baru tanya ustaz. Ustaz saya tu ada join satu skim ni, bayar sekian ribu dan saya cari 3 orang. Kalau seorang masuk saya dapat sekian ribu. Ustaz tu pun kata, macam tu tak patut syariah. Itu tak halal. Dia jawab tu macam mana ustaz, saya dah masuk 3 bulan. Loh, kamu dah masuk baru tanya. Orang tanya dulu baru masuk. Jadi sahabat tanya dulu pada Nabi SAW. Nabi tidak larang. Walaupun Nabi tak pernah ajar baca Fatihah untuk sembuhkan penyakit, Nabi hanya tanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana kamu tahu Fatihah itu boleh buat sebagai rawatan? Itu saja. Antara tanda bahawa benda itu halal, Nabi pesan pada sahabat, nanti kambing itu jangan lupa bahagian saya. Kan macam kita. Itu tandanya halal ya. Kemudian yang ketujuh, kedudukan imam dan makmum dalam salat berjemaah. Dahulu kita sekarang makmum duduk di belakang imam. Dahulu makmum sebaris dengan imam. Tetapi sepupu Nabi yang ketika itu masih kanak-kanak, iaitu Saidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bila Nabi SAW letak sebaris dengan baginda, Saidina Abdullah bin Abbas mundur ke belakang. Jadi Nabi tanya, kenapa kamu tidak maintain saja? Jadi Saidina Abdullah bin Abbas menjawab, tak selayaknya lah berada selari dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah puji dan Rasulullah mendoakan, moga-moga Allah kurniakan ilmu dan kefahaman dalam urusan agama kepada Saidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Baik, contoh yang ke-8, iaitu tentang makmum yang masbuk. Kita kalau masbuk, kita sampai-sampai imam tengah sujud, apa kita buat? Allah Akbar, terus sujud. Nanti yang mana rakaat kita tertinggal, kita tambah. Masa zaman Nabi awal-awal dulu tidak. Siapa yang masbuk, dia akan tengok isyarat daripada makmum lain. Contohnya makmum lain buat macam itu, faham 1 rakaat kamu tertinggal, atau macam ini ya, 2 rakaat kamu tertinggal. Jadi dia akan kejar. Dia akan buat yang tertinggal, dia akan catch up, nanti bagi salam sama dengan imam. Satu hari, sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia sampai masbuk, bila orang lain bagi isyarat dia batal tahu je. Dia Allahu Akbar, terus ikut Nabi. Katalah Nabi tengah sujud, terus dia sujud. Habis solat, dia tahulah berapa rakaat dia tertinggal, lalu dia tambah yang dia tertinggal. Nabi tak suruh macam itu, Nabi tak ajar macam itu. Tapi oleh kerana cara macam itu elok dari segi syarak, Nabi mengiktiraf dengan sabda baginda, sanna lakum Muaz. Muaz dah buat satu cara yang elok untuk kamu. Jadi lepas itu ikut macam itu. Baik. Contoh yang ke-9, iaitu yang kedua terakhir. Kita ada 10 contoh. Iaitu Bani Zuhair bin Syaiban, ketika mereka nak berperang melawan tentera Parsi, mereka didakwah untuk masuk Islam. Jadi kata mereka, nanti dulu, kami sekarang sibuk urusan nak berperang. Dah selesai berperang dengan Parsi, nanti kami akan pertimbangkan balik dakwah kamu ni sebelum masuk Islam. Ketika nak berperang, jadi ketuanya teringat, itu tadi tu apa? Siapa nama yang kata dia Rasul tadi tu? Yang kata dia suruh masuk Islam tu siapa? Cakaplah namanya Muhammad. Lalu dia berfikir, kalau ini benar Rasul, namanya saja sudah mulia. Lalu dia bertawassul. Dalam peperangan itu dia memohon kemenangan dengan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah mereka menang dalam peperangan tersebut. Bila sampai berita itu kepada Nabi SAW, Nabi tak kata, ini apa buat benda yang saya tak pernah ajar. Nabi SAW bersabda, bi nusiru, dengan perantaraan nama kulah mereka diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab tawassul ni nanti insya-Allah ada bab yang khusus membincangkan, kerana mereka juga menolak tawassul. Mereka kata tawassul tu tak boleh. Di sisi Ahlussunnah tawassul boleh. Yang terakhir, iaitu sahabat Nabi bernama Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Satu malam dia tidur dan bermimpi ya. Tapi bukan mimpi biasa-biasa ya. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil wet dream, mimpi yang kena mandi wajib. Tapi masalahnya nak mandi wajib pagi subuh tu cuaca terlampau sejuk. Bukan sejuk macam sekarang ni kan, kita sejuk kan hujan. Ini sejuk negara yang 4 musim, boleh jadi bawah 0 darjah Celsius.
Jadi nak mandi wajib, macam mana? Akhirnya beliau tayamum. Padahal dalam Quran tayamum kalau tak ada air, ni air ada, cuma sejuk yang melampau. Jadi beliau tayamum, akhirnya beliau solat jadi imam pula lagi. Tayamum jadi imam. Sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau zaman kita dalam grup WhatsApp dia, ni apa cerita imam kita tadi tak sembahyang tak mandi wajib. Mungkin macam itulah. Jadi Nabi tanya kepada Sayyidina Amr bin Al-As, kenapa dia sembahyang tak mandi wajib. Lalu dia jawab, tapi dia pandai, dia jawab baca ayat Quran. Dia baca ayat Al-Quran, Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kamu bunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala kasihan belas kepada kamu. Jadi nak khabar pada Nabi SAW, ya Rasulullah, cuaca sangat sejuk, kalau saya mandi boleh mati. Jadi Allah tak bagi bunuh diri sendiri, makanya saya tayamum. Nabi SAW dengar jawapan dia itu, Nabi senyum. Nabi kata, kamu ni pandai pula buat bid'ah. Tayamum hanya untuk tak ada air. Air ada kamu kena mandi walaupun sejuk. Tidak. Nabi senyum, Nabi menerima ijtihad daripada Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi daripada 10 contoh ini jelas bahawa tidak semestinya satu perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak disuruh oleh baginda, maka haram kita melakukan, tidak semestinya. Kalau ianya tidak bercanggah dengan syarak, maka boleh kita melakukan amalan-amalan seperti usolli, selawat selang tarawih dan sebagainya, kerana itu selagi dengan syariat. Wallahu a'lam. Sekali lagi saya mohon doa daripada tuan-tuan, moga-moga Allah memudahkan urusan debat di Perlis pada hari Sabtu ini. Betul. Itu salah satu contoh. Itu bab yang seterusnya nanti. Benda baru yang sahabat buat lepas Nabi wafat, iaitu antaranya mengumpul Quran dalam mushaf ini. InsyaAllah akan ada nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.